kasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kita. Yang akan dipimpin oleh Akhir Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada baginda, para sahabat, para saudiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita dengan kita bertadabbur hari ini insya-Allah. Walaupun suara Ustaz agak rock hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan kuliah kita hari ini, masya-Allah. Mudah-mudahan dengan mujahadah ini Allah tambahkan lagi kebaikan, masya-Allah. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu minggu lepas, kita dapat kenal pasti punca manusia gagal untuk bersatu. Punca manusia berikhtilaf, berpecah. Punca manusia bergaduh. Antara puncanya Allah sebut bagian, jealousy ataupun hasad, dengki, bagian keinginan untuk berada lebih tinggi berbanding yang lain. Kan wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Orang ini bukan tak ada ilmu. Orang ini dikuasai oleh kehendak diri. So rupanya ilmu dan hidayah dua benda berbeza. Ilmu dan keinginan dua benda berbeza. Dan bagi yang dah ada ilmu, dia perlu pertingkatkan pula kefahaman tentang ilmu. Bila dia benar faham tentang ilmu, dia akan cuba hidup dengan ilmu dia tu. Mengetahui punca masalah belum mendatangkan penyelesaian kepada masalah kalau kita tak berusaha untuk hidup dengan untuk hidup dan berjuang untuk memastikan masalah tu dihadapi, diselesaikan dengan baik. So kita tahu perpecahan berlaku kerana iri hati dan dengki. Tapi untuk mengubat hati daripada rasa iri dan dengki itu satu perkara yang berbeza. Tahu saja tidak semestinya menjadikan kita mahu untuk berubah. Lalu berusahalah belajar bagaimana nak berubah, mahu untuk berubah. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah beri hidayah. Tu tadi ada ilmu, dia tak sama dengan hidayah. Jalannya Allah pandu. So, berdoalah agar diberikan hidayah tu dengan bersungguh-sungguh. Sebab tahu
tidak menjadikan kita mahu. Tahu saja tambah nilai bagi diri, tapi belum tentu mahu nak buat. So fahadallah adalah bagaimana Allah beri rasa mahu, taufik untuk melaksanakan apa yang kita tahu. Terutamanya berkaitan perkara-perkara yang kita gaduhkan atau kita perselisihkan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah akan guide, Allah akan tunjuk pada siapa yang dia nak ke jalan yang lurus. Kemudian 214. Am hasibtum, apakah kamu menyangka an tadkhulul jannah, kamu akan masuk syurga. Walamma, sedangkan belum lagi, ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, kamu belum lagi diuji seperti mana orang-orang terdahulu. Allah tanya dalam ayat ni, kamu ingat kamu masuk syurga? Apa kaitan dengan ayat sebelum? Ayat sebelum kita rasa kita dah ada ilmu, kita hebat. Kita rasa kita dah ada ilmu. Kan? Kita tahu apa yang Rasul kata. Kita dah tadabbur Quran. Dah tahu mubashir dan munzirin. Boleh masuk syurga lah kita ni. Allah kata tak. Belum. Apa kamu ingat bila kamu dah tadabbur Quran, kamu boleh masuk syurga? Apa kamu ingat kalau kamu dah tahu itu ini, kamu dah boleh masuk syurga? Tak. Belum. Apa kita lalui ini tuan-puan adalah langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal untuk menuju syurga. Belum memastikan kita masuk syurga. So bagaimana nak masuk syurga? Allah kata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum lagi sampai pada kamu bentuk ujian dan cubaan seperti yang pernah dihadapi oleh mak bapak kita, oleh nenek moyang kita, oleh para sahabat generasi terdahulu. Kena ada ujian. Kena ada ujian. Macam mana ujiannya tu? Masathum. Masa sentuhan. Masat ni sentuhan. Masa. Kata akar dia lamasa. Lamasa ni pegang. Pegang. So pada masat, dia tak ada huruf lam kan? Pada masat tu tak ada huruf lam. Tu maksudnya, dia macam sentuh tak sentuh je. Masathum. Dia macam sentuh tak sentuh. So ujian yang Allah beri ni, bukannya ujian tu terus sentuh, terus melekat. Tak. Di sipi-sipi je. Level of ujian Allah beri ni, pada level sipi-sipi. Dan itu pun kita sudah rasa baksa, darra, wa zulzilu. 3 peringkat ujian. Mula-mula baksa. Baksa ni apa? Kepapaan. Kemusnahan harta benda. Atau baksa. Baksa kan dulu orang miskin-miskin. Baksa kesusahan harta benda. Itu baksa. Kemudian darra. Kalau baksa tu, dia himpitan kepada fizikal. Kurang harta, rumah sempit, naik basikal je, tayar pancit, itu baksa. Darra, serangan penyakit, sakit tubuh badan. Demam, ni hilang suara, darra lah tu.
Allah tanya, kau ingat kau boleh masuk syurga? Engkau belum lagi diuji. Ujian macam mana? Tak ada duit, sakit, influenza, kan? Sengal-sengal badan. Kemudian, wazul zilu. Zilzal apa? Goncangan. Goncangan. Dan zilzal ni pada level yang lebih tinggi, level ketiga. Mereka digoncangkan dengan ancaman musuh. Goncangan. Apa ujian yang mendatangkan kegoncangan? Kita kena sekat. Tak boleh ceramah. Goncang. Kita kena tohmah. Kena fitnah. Kena tuduh bukan-bukan. Goncang. Kita kena serangan. Kita kena cacian. Itu bentuk-bentuk kegoncangan. Dan Allah kata mereka sebelum kita telah digoncangkan, digegarkan dengan teruk sekali. Dia bukan sekadar goncang material, tapi sini yang goncang. Sini, hati yang goncang. So kalau kita nak buat contoh, apa beza baksa, darra dan zulzilu? Contohnya, kalau kita nak pergi masjid, kita keluar rumah, hujan renyai-renyai. Baju kita basah, baksa. Hujan renyai-renyai itu baksa. Kemudian tak lama lepas renyai-renyai, hujan menjadi lebat atau dorok. Kalau renyai-renyai tadi, dia bawa kesan pada baju kita. Tapi kalau dorok, hujan lebat, bukan saja baju yang basah. Kadang tahap penglihatan kita pun terhad. Malah kita punya pendengaran juga terhad. Sebab bunyi bising daripada hujan. Dan wazulzilu, bila kita nampak air sudah naik, bila kita sudah nampak banjir, waktu itu dia bukan sekadar baju basah, bukan sekadar pandangan kita terhad, tapi hati kita sudah berdebar-debar kerana air naik. So ujian baksa boleh jadi ringan untuk kita lalui. Begitu juga darra. Tapi zulzilu, kegoncangan hati ini sangat berat. Sehingga yaqular rasul, berkata rasul yang diutuskan, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan rasul tu. Sehingga mereka kata, mata nasrullah, bila bantuan Allah nak sampai. Punya diuji dengan kegoncangan hati. Mereka sampai tanya, bila bantuan Allah nak sampai. Dan Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Bantuan Allah tu dekat. Nabi dan para sahabat sampai ke tahap bertanya, bila datangnya pertolongan Allah? Kerana Allah janji, Allah akan beri bantuan. Tapi tak ditentukan bila bantuan tu diberi. So kerana sudah lama menunggu tak sampai-sampai, keadaan sudah sangat getir, maka Nabi dan sahabat cuma bertanya, kenapa tak sampai-sampai? Kenapa lama sangat?
Bukan Nabi sangsi. Tak. Nabi cuma tertanya-tanya, bila akan sampai pertolongan tu? Nabi yakin pertolongan tu pasti datang. Tapi bila? Why? Kenapa begitu? Sebab para sahabat sudah tak tahan lagi kerana begitu teruk ujian yang mereka hadapi. Ayat ini juga nak bagi tahu kita yang sedang tadabbur Quran, untuk dapat pertolongan Allah, kena duduk dulu dalam kesusahan, kesukaran, kepayahan yang tidak sedikit. Dakwah pada agama ni bukan mudah. Maka kita perlu bersedia. Terutamanya bersedia mental untuk hadapinya. So kalau kita dah tahu yang ia bukan senang, maka kalau kita hadapi bentuk rintangan dan dugaan, maka kuranglah sedikit rasa susah tu. Sebab kita dah mentally prepared. Kita dah bersedia. Kita memang dah agak jalan dakwah ni bukan kerja senang. So, kalau kita sangka ia kerja senang, kemudian kita kena ujian, akan lebih sukar untuk kita hadapi sebab mental kita tak bersedia. Dan Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah tu qarib, dekat. Pertolongan Allah tu dekat. Yang penting adalah bagaimana kita nak suburkan rasa sabar. Ada sebuah hadis, sahabat ngadu pada Nabi. Sahabat mengadu pada Nabi. Nabi SAW bersabda, seorang sahabat bercerita. Dia kata, kami mengadu kepada Rasulullah ketika baginda sedang berbantalkan kain di bawah naungan Kaabah. Nabi tengah baring-baring dekat dengan Kaabah. So, sahabat tanya pada Nabi, tidakkah Nabi memohon pertolongan buat kami? Tidakkah Nabi berdoa mohon pada Allah untuk kami? Lalu Nabi jawab, ada seorang lelaki daripada umat sebelum kamu. Lantas digalikan lubang untuknya dan dia diletakkan di dalamnya. Ni Nabi cerita ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau tak doa ke untuk kita orang? Kau tak mohon pertolongan ke? Sampai macam tu sahabat. Punya tak tahan dihina oleh kafir Quraisy. Lalu Nabi cerita, dulu ada seorang lelaki. Orang kampung dia gali lubang untuk dia. Kemudian orang kampung dia masukkan dia dalam lubang tu. Lalu mereka ambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletak kepala dia. Lalu dia dibelah menjadi dua bahagian. Namun hal itu tidak menghalangnya daripada agamanya. Tulang dan urat di bawah daging dia disikat, disisir dengan sisir besi. Namun hal itu tidak menghalangnya daripada agamanya. Demi Allah, sungguh urusan agama ini akan sempurna hingga ada seorang yang berkuda, berjalan
dari Syana'a menuju Hadramaut, tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau tiada kekhawatiran kepada serigala atas kambingnya. Akan tetapi kalian tak sabar-sabar, sangat tergesa-gesa. Sampai macam tu. Orang dulu kena gergaji. Badan dia putus dua. Ada yang ni badan kena sikat. Dagingnya kena sikat. Sikat besi. Lalu kita kata, di atas tikar sembahyang kita yang empuk, bilik berekon. Kita kata, ya Allah bantulah aku. Aku dah tak larat nak hidup. Buat. Umat dulu punya sengsara. Bawa agama. Kita kita tak menyabar-nyabar. Jalan beragama ni bukannya ringan. Bukan mudah. Maka lalu inilah dengan susah payah. Ya, nak bangun tahajud tu bukan mudah. Maka bersusah-susahlah. Nak konsisten baca Quran tu bukan mudah. Bersusah-susahlah. So begitu Nabi mengajar para sahabat. So nak masuk syurga, dia ada harga yang perlu dibayar. Kemudian, yas'alunaka madza yunfiqun. Ini tajuk baru. Kalau tajuk sebelum ni tentang ilmu dan dakwah. Sekarang tajuknya tentang infak. Tentang harta. Selepas ni akan ada selang-seli jihad dan infak. Supaya kita bersedia dengan dua benda ni. Memang agama ini dia tidak lari jauh daripada tuntutan infak dan jihad. Infak dan jihad. So, yas'alunaka madza yunfiqun. Umat Islam pada zaman Nabi bertanya kepada baginda, apa yang mereka perlu infakkan? Ni bukti sahabat prihatin terhadap agama. Bila disuruh infak, okey mereka bersedia. Tapi apa? Apa yang nak diinfakkan? Mereka nak tahu apa? Apa yang perlu diinfakkan? Lalu Allah jawab, Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah, apa jua benda baik yang kamu infakkan. Apa saja benda yang baik, apa saja benda yang bernilai. Kalau kamu rasa kapet tu bernilai, kapet tu lah infakkan. Kalau kamu rasa kasut tu bernilai, kasut tu lah infakkan. Kalau kamu rasa duit tu bernilai, duit tu lah yang diinfakkan. Khairin maksudnya, apa saja yang bernilai. Boleh jadi apa saja. Kalau kamu suka diri kamu bernilai, infakkan diri pada agama. Tenaga kamu bernilai, infakkan tenaga. Seeloknya benda yang kita suka. Apa yang kita suka? Kita suka berehat. Kita suka berehat. Infakkanlah waktu rehat kita tu. So, kalau nak infak, infakkanlah benda yang kita suka. Bukan baju yang dah tak 6 bulan tak pakai.
Beli baju baru, bagi. Infakkan baju yang baik, kualiti. Begitu. Kemudian, apa yang bernilai kita beri kepada lil walidain, beri kepada mak bapak. Sahabat tanya, apa yang kami nak infakkan? Allah jawab, lebih penting dari apa ialah kepada siapa. Apa yang kita infakkan tu penting. Tapi lebih penting dari itu ialah pada siapa kita nak beri. Maka yang pertama, kita perlu infakkan harta kita ialah kepada mak bapak. Dan kepada mak bapak ini, mak bapak yang susah. Mak bapak yang susah. Kalau mak bapak senang, cari orang lain pula. Waktu COVID hari itu. Waktu COVID kan semua orang susah. Semua orang susah, terutamanya orang-orang yang baru bekerja. Baru berumah tangga. Dia baru bekerja, pendapatan kurang. Kena COVID pula. Kan susah. So, dalam pada dia nak survive untuk hidup dia, dalam perbelanjaan bulanan, dia kena reconsider untuk beri pada mak bapak. Terutamanya kalau mak bapak dia memang dah senang, ada pencen. Kurangkan dululah pemberian pada mak bapak. Cari dulu jalan macam mana nak survive. Dan pada waktu itu, mak bapak yang mampu, mak bapak kena bantu anak-anak. Tapi itu tak terpakai dalam masyarakat Melayu. Kita lihat, oh anak-anak dah kerja, dialah kena beri pada mak bapak. Dia kena beri pada mak bapak. Tidak. Dari sudut nafkah, mak bapak kena beri pada anak. Sebab anak baru nak membesar. Anak belum stabil. Mak bapak kena support anak. Kita memandang tak? Kan? Hanya waktu COVID, waktu susah. Masing-masing susah, sama-sama susah. So dia ada adjustment dalam priority tu. Ada adjustment. Pendapat ni diutarakan oleh almarhum Ustaz Kisamuddin, salah seorang imam masjid negara dulu. Tu yang dia bagi idea tu. Barulah ramai orang akan terjaga pendapatannya sewaktu zaman sukar. So falil walidain, berikanlah kepada mak bapak. Tolong mak bapak yang telah banyak jasa pada kita. Jangan tolong orang lain tapi mak bapak sendiri terabai. Kadang-kadang mak bapak yang susah di kampung tapi anak tidak tolong pun. Ada yang senang di ibu kota tapi mak di kampung merempat. Ada pendapat yang kata yang ditolong ni mak bapak yang susah. Ada juga pendapat tidak perlu dikhususkan
kepada mak bapak yang susah. Kerana walaupun mereka senang, bila kita beri sumbangan, mereka amat suka. Tapi jangan lupa bahawa infak bukan sahaja dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk pertolongan. Bila mak bapak senang dari sudut harta, dia mungkin tak perlu pada harta, tapi dia perlu pada perhatian. Dia perlu pada sentuhan. Maka tolonglah senangkan hidup mak bapak dalam apa cara. Kalau sakit, bawalah ke klinik. Kalau sunyi, sering-seringlah telefon. Itu mak bapak. Yang infak anak yatim, lupa ahli keluarga susah. Itu dia tak dapatlah pahala yang sewajarnya. Dia hanya dapat pahala tentang anak yatim. Tapi dia tak dapatlah pahala tolong kerabat. Lagi-lagi kalau kerabat dia susah. Kan? Dia tak tahu nak letak prioriti, keutamaan. So selepas mak bapak, wal aqrabin dan kaum kerabat yang susah, itu patut ditolong dulu. Dan selalunya masalah masyarakat kita, dia sangat problem dengan adik-beradik dia. Sesama adik-beradik masam muka. Tapi kalau dengan orang luar, dia punya mesra bukan main. Kan? Malah bila adik-beradik terasa dan bermasam muka, pergaduhan itu disambung pula oleh anak-anak mereka. Dan sepupu sepapat dah jadi renggang dan berterusanlah pergaduhan perkelahian ini. Dan ini adalah sangat memalukan. Bayangkan seteruk-teruk Abu Lahab, Abu Jahal, Arab Jahiliyah tu, Walid bin Mughirah tu, mereka amat jaga hubungan sesama adik-beradik, sesama kabilah. Kita yang mengaku Islam, kita yang ngaku tadabbur Quran, kita yang ngaku baca Quran, yang perasan masuk syurga, kita sibuk semarakkan pergaduhan sesama ahli keluarga. Kau rasa? Kan? Sama adik-beradik tak nak ngalah. Tak nak. Jatuh. Sampai tak balik raya. Jatuh. Kadang tak boleh jumpa. Hari tu ada dekat TikTok. Dia adik-beradik berpuluh tahun dah tak bercakap. Tak gaduh pasal apa. Tak bercakap. Setelah berpuluh tahun, anak-anak dia buat event. Jumpakan semula dan pujuk sampai diorang berbaik. Bayangkan kalau keduanya mati, di hati masih ada rasa bagian sama adik-beradik. Tapi ingat, orang yang ada hasad, ada dendam dalam hati, boleh masuk syurga ke? Kita gaduh adik-beradik ni, hati kita ni ada rasa hasad.
ada rasa dengki, hati kita ada penyakit, hati yang berpenyakit Allah tak bagi masuk syurga. Malah lagi kalau dia abang, bila abang dia ada rasa ego, ada rasa takabur, rasa dia besar. Orang yang ada secebis rasa besar dalam hati. Aku abang, kau adik, kau kena melutut, minta maaf. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga. So ingat perbalahan adik-beradik ni kecil ke? Ni besar tau, besar. Menentukan akhirat kita. Tu. So, perkara kedua yang perlu diperhatikan selepas beri pada mak bapak, beri kepada kerabat, akrabin. Kemudian wal yatama dan anak yatim. Beri pada anak yatim. Dan perlu diingat, beri ini bukan hanya beri wang. Tapi berilah perhatian. Berilah panduan. Kalau kita pandai masak, masakkanlah untuk mereka. Kalau kita pandai akademik, berilah tuition. Jangan hadkan bantuan tu hanya dalam bentuk wang. Kalau kita suka pergi amusement park, kan taman tema. Kita suka pergi mana? Sunway Lagoon, Gamuda Cove, Genting, Sky Park. Kan amusement macam tu. Cubalah ajak 2-3 orang anak yatim. Jom pergi. Abang belanja. Legoland. Pergi bawa. Mana-mana rumah anak yatim singgah. Bagi tahu pada dia punya penjaga. Tak payah bawa satu kampung. Bawa 2 orang, 3 orang dulu. Next week 2 orang, 3 orang lagi. Sementara tu bawa lah borak-borak. Tanya macam mana hidup dia. Penuh dengan kasih sayang. Kan bawa pergi main bola. Dia tak pernah pergi stadium. Bawa pergi stadium. Tengok bola. Gitu. Kan wal yatama dan anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Orang-orang yang stuck, dia tak boleh gerak. Infaklah pada mereka. Bantulah mereka. Wabni sabil. Dan orang-orang yang dalam perjalanan. Anak dalam perjalanan. Anak perjalanan. Dia kerja, dia berjalan aja. Asyik outstation. Orang yang sedang bermusafir. Tu dekat RNR tu. Orang musafir. Yang cukup bekalan. Dia tak perlu pertolongan. Tapi yang putus bekalan. Itu yang perlu pertolongan. Anak-anak kita yang belajar. Itu perlu pertolongan. Dan Allah kata, wa ma taf'alu min khairin. Apa saja yang kamu buat dalam bentuk kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah sentiasa tahu. Allah tahu apa yang kamu infak. Tak perlu beritahu orang. Tak payah masuk Facebook. Tak payah ambil gambar masuk Insta. Tak.
Allah ingatkan yang penting adalah hati kita yang jernih, yang ikhlas waktu infak. Allah tahu isi hati kita. Kita ikhlas atau tak. Nak jaga ikhlas ni, jangan beritahu orang segala bentuk kebaikan kita. Jangan ungkit. Dulu kita ada anak angkat. Waktu tua, kita dah ungkit habis kebaikan kita. Jangan ungkit. Selalulah gambarkan bentuk ketakutan. Kalau orang lain tahu, kita akan riak. Maka diam, senyap, jangan bagi tahu. Kan? Sampai ada yang beri alasan yang bukan-bukan. Apa dia? Kalau dia bagi alasan, kenapa dia buat macam tu? Aku kena tunjuk dekat Facebook supaya aku ajak dan galakkan orang lain. Tidak cukup ke Quran menggalakkan orang menderma, perlu engkau tunjuk dekat Facebook engkau untuk galakkan orang derma. Kau siapa? Quran sudah galakkan 1400 tahun dulu. Engkau menderma pun kerana galakkan Quran. Bukan sebab kau tengok orang lain. Berapa banyak sangat kau menderma tu sampai orang lain rasa, orang lain rasa, aku pun nak kena derma. Jangan perasan. Ni saya nak galakkan orang. Tak payah. Kita banyak penyakit-penyakit hati. Kita sangat kurang amal-amal baik. Amal baik sedikit tu pun kau nak tunjuk. Apa yang ada nanti tinggal kau. Apa yang ada? Kasihanilah diri. Kita buat ni belum tentu ikhlas lagi. Itu pun kita nak rosakkan. Jangan. Janganlah. Sia-sia. Jangan termakan pujukan dari syaitan. Itu semua ide syaitan. Jangan. Memang kadang hati kita rasa, aku kena bagi tahu ni supaya orang ada idea. Tak, biarkan dia. Biar dia dapat idea yang original. Tak payah. Kita cuma kata, kalau nak galakkan saja. Mendermalah. Menderma. Cukuplah. Jangan jadikan kita contoh. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Sebaik aku tak baca yang bukan-bukan. FB aku share pasal apa? Bunga, kucing, kadang-kadang semut. Itu pun bukan orang baca. Menyampah aku. Tapi begitulah tuan-puan. Kita ni hati kita sangat fragile. Hati kita tidak kukuh. So jangan kerana kita baru berzina, hati kita semakin lembut. Sebelum ni keras. Tapi bila baca Quran, hati kita semakin lembut. So bila dah lembut, kita akan rasa nak bantu. Kita menderma sana, menderma sini. Tapi perlu diingat, berhati-hati. Syaitan, dia tak suka duduk diam. Dia akan cuba goda kita. Lepas kita derma, wah, apa yang kau buat ni bagus. Tengok tu, ada orang dalam grup tu yang tanya macam mana nak menderma. Engkau kan dah ada pengalaman, apa lagi? Engkau up lah gambar kau. Habis. Jangan. Memang syaitan sangat kreatif, sangat licik. So kalau tak disebut macam tu,
ruang macam mana lagi yang kita nak ingatkan sesama kita bahawa tak, kalau kita dah derma, jangan tunjuk kat orang. Jangan. Sama jabatan agama pun sama macam tu. Kadang kita dah buat peruntukan tiap-tiap tahun diberi dan kita bantu itu ini. Lepas tu alasan yang terbit apa? Kita kena tunjuk. Kalau tak nanti orang tak tahu kita buat kerja. Saya tak setuju. Alasannya kalau tak, orang tak tahu kita buat kerja. No. Orang tak mau tahu pun kerja kita. Yang penting apa yang kita buat, kita sediakan laporan, report, data dan statistik. Bukan gambar kita beri. Dengan mau cek, ni, tak. Buat laporan, data dan statistik. Itu baru orang tahu kita buat kerja. Kan. So, wama taf'alu min khairin. Apa yang kamu buat? Apa perbuatan baik yang kamu buat? Walaupun perbuatan baik itu kecil. Kecil sangat. Sekecil apa? Kadang kita jalan-jalan. Jalan ke masjid. Yelah setahun baru sekali pergi masjid negara. Kan jalan-jalan kat masjid. Adalah kita nampak seurat benang kat kapet. Kat kapet masjid. Okay. Ambillah benang tu masuk dalam poket. Niat kita apa? Aku nak bersihkan masjid. Nilai satu urat benang tu apalah sangat tuan-puan. Kita cari plug kan. Walhal benang tu bersilirat kat depan tu tak kutip pun. Kita cari plug sebab sibuk dengan dunia kita. Nak ni. Nak charge phone. So dengan nilai satu urat benang, kita ambil masuk poket. Kita nak bersihkan masjid. Fa innallaha bihi alim. Allah sangat tahu apa kamu buat. Tak ada pula kita nak ambil gambar. Dan membersihkan masjid. Upload dekat Instagram. Tu gila nama dia. Amal kita nak tunjuk pada Allah. Bukan tunjuk pada makhluk yang dia tak boleh buat apa pun. Sebab bila kita tunjuk pada makhluk, di hari akhirat nanti, Allah akan serahkan kita pada makhluk tu. Dulu kau nak sangat bagi tahu pada makhluk kan, yang kau buat ni, kau buat itu. Sekarang kau pergi pada makhluk tu, minta dari dia keampunan, minta dari dia pahala, minta dari dia syurga. Aku tak mau tahu. Apa kita nak jawab? Gitu tuan-puan. Nilai dan bahaya kita beramal kerana benda yang lain. Kerana yang lain. Kan. Kemudian kutibah. Kutibah ni apa kutibah? Kutibah alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu berperang. Masuk topik baru. Topik peperangan. Bukan topik baru, dia ulang balik topik sebelum ni. Sebelum ni kan ada yas'alunaka 'anil syahril haram. Kali ni Allah datangkan pula. Diwajibkan
kepada kamu berperang. Kita diwajibkan berperang untuk tegakkan agama Allah berdasarkan syarat yang Allah dah beri. Ini dalil bahawa berjihad tu wajib. Berjihad tu wajib. Dan tuan-puan, siapa yang suka berperang? Siapa yang suka berperang? Mana ada orang suka berperang? Surah ni pula surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Turun di Madinah. Dan arahan ni sebelum Perang Badar. So, bila Allah titahkan wajib bagi kamu berperang, para sahabat yang muhajirin bersedia. Kami nak berperang. Why? Mereka punya alasan kukuh untuk berperang. Mereka punya alasan. Kami dihalau dari Mekah. Sekarang kami nak berperang dengan orang Mekah. Muhajirin ada alasan kukuh. Orang Ansar, dia rasa macam, perlu ke kita tumpahkan darah ni? Perlu ke kita berperang? Bukan Islam ni agama yang aman, selamat, sejahtera ke? Kenapa kena perang? Sebab Ansar dia tak lalui saat-saat getir dan perit dihalau dari rumah. Saat getir dan perit berhijrah. Mereka tak lalu benda tu. Mereka dapat Islam. Suatu perjanjian apa? Aqabah pertama dan kedua. Kali pertama 12 orang, kali kedua 50 orang. 60 orang kali kedua. So mereka dapat Islam tu dalam keadaan aman, damai. Berbeza dengan muhajirin. Lalu bila diwajibkan berperang, ada dua lah kategori sahabat. Sahabat yang nak menyahut, jom kita berperang. Sahabat yang kata, kita tak boleh jalan damai ke? Kita bincang-bincang je lah. Buat perjanjian dengan diorang ni. Cari kata sepakat. Win-win. Kan macam kita kalau tanya 94 orang ni. Berapa orang yang nak berperang? Tak semua. Sebab kita sudah melalui zaman aman. Tapi kalau kita hidup beberapa tahun sezaman dengan mak dan atuk kita, mereka melalui, merasai Jepun datang menjarah. Itu jam diajak berperang. Tunggu lagi. Jom pergi sekarang. Bezanya begitu. Waktu kita akan rasa benda boleh bincang kot. Kenapa nak perang? Waktu mereka punya cara, benda boleh perang. Buat apa bincang? So sekarang Allah bagi kewajipan berperang. Dulu waktu di Mekah, mereka nak berperang, Allah tak bagi. Mereka nak pertahankan diri, Allah tak bagi. Tapi di Madinah, turun ayat ni. Sekarang kamu boleh berperang. Kutiba alaikumul qital. Malah
Bila kita fikirkan apa kebaikan perang, kita fikirkan dan kita tak jumpa apa kebaikan perang. Kan, akal kita akan rasa perang tu tak elok. Kita boleh keluarkan macam-macam alasan. Namun begitulah otak kita ni yang terhad. Otak kita mana nampak kulit kepala? Tak nampak. Kita sendiri mana nampak kulit kepala kalau tanpa bahan, tanpa alat. So begitu terhad akal kita tak dapat tahu dengan hakikat sebenar apa kebaikan berperang. Inilah bukti diuji. Inilah bukti ujian tu. Dah masuk syurga kan? Mau masuk syurga, laluilah ujian. Masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Perang ni zulzilu. Perang ni ada ketiga-tiga peringkat. Ba'sa, dharra dan zulzilu. Inilah bentuk ujian keimanan. Sanggup taat kepada suruhan dan percaya pada hikmah yang Allah beri. Sanggup atau tidak. Allah sebut ke atas, kamu sangka kamu masuk syurga. Dan ini salah satu jalan masuk syurga tanpa hisap. Sebab dia mati syahid. Kan? So begitulah. Besok kita sambung. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kesian, Ustaz? Ya Allahu Akbar. Ustaz, Ustaz ada hak ke nak saya buka soalan ke macam mana, Ustaz? Ke nak sambung besok? Boleh. Okey, silakan jemaah yang nak bertanya, yang rasa macam geram-geram nak cakap apa, silakan. Allahu Rabbi. Sila. Ada soalan? Ustaz offer ni, senang. Kadang Ustaz ada hal. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tentang cerita Ustaz tadi, Allah suruh berperang tu, masa tu masa yang perlu perang tu kan apa Ustaz? Maka keluar perintah disuruh berperang. Kerana apa ya? Kerana Allah nak. Perang Badar tu lah. Kerana Allah nak. Sebenarnya diorang berperang tu bukan mereka yang mencetuskan. Mereka hanya mempertahankan diri. Untuk kes perang Badar, mereka pertahankan diri. Orang-orang Mekah, Abu Sufyan, dia pergi berniaga ke Syam, lalu Madinah. So mata-mata Nabi kata, Abu Sufyan bawa rombongan dagang yang besar, lebih dari biasa. Jadi orang-orang sahabat-sahabat Muhajirin, mereka syak Abu Sufyan pergi rampas harta mereka dekat Mekah dan jual. Sebab tu dia pergi barang dagangan banyak dari biasa. Maka dia minta pada Nabi, ya Rasulullah, ini kan kita punya harta.
Apa kata kita rampas balik? Nabi kata setuju. So keluarlah 313 untuk nak sekat rombongan Abu Sufyan. Tujuannya nak sekat rombongan Abu Sufyan. Nak rampas harta-harta tu. So, Abu Sufyan pula sebelum keluar daripada kota Syam, nak balik ke Mekah, dia sudah hantar dia punya mata-mata. Dan dia punya spy dia report, oh ada 313 lah keluar nak sekat engkau punya perjalanan. So Abu Sufyan hantar pula spy kedua pergi minta bantuan daripada Mekah. SOS, tolong. Orang Islam nak sekat aku punya barang dagangan. 313. Orang dekat Mekah sudah standby 1,000 orang lengkap bersenjata. Begitu. So Abu Sufyan lalu jalan lain. Tentera Islam disekat oleh 1,000 orang daripada Mekah. Itu yang berlaku pertempuran di Badar. Bukan mereka nak keluar perang pun, tak. Mereka defending themselves. Yelah bawa pongkes pakai. Ya. Dalam arti kata lain, Abu Sufyan menang lah Ustaz masa tu. Berjaya dia melarikan barang-barang dagangan dia. Yes, Abu Sufyan berjaya melarikan barang dagangan. InsyaAllah. Allah masih selamatkan nyawa dia. Sebab kalau dia ikut join perang Badar, dia mungkin terkorban sama dengan Abu Lahab. Abu Jahal. Abu Jahal terkorban dalam perang Badar. Dan waktu terkorban tu, sebelum dia dipancung, dia kata kalau kau nak pancung, jangan pancung kat bawah. Ni atas sini. Biar nanti orang nampak kalau kepala aku dipancung, orang nampak aku lebih tinggi daripada orang lain. Tu level Abu Jahal. Manusia Jadi yang dia penuh berani dengan... juga Ustaz ya. Minta bunuh tempat-tempat yang tertentu. Ya. Dia sampai macam tu. Punya dia rasa pride. Punya rasa bangga dan ego. Dia tak nak sama dengan orang lain. Nak mati pun mati lain. Terima kasih Ustaz. Tu level Abu Jahal. Manusia yang Nabi pernah doakan untuk masuk Islam. Antara dua kan, Amru dengan Umar. Abu Jahal ni Amru. Umar Khattab tu Umar. Nabi pernah doakan. Begitulah. Silakan, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Kalau macam sekarang, macam dekat Palestin, bila negara dia dijajah, tu dalam Islam pun boleh juga kita ni kan perang. Okey. Untuk kes Palestin, kerana negara-negara Islam ni, negara bangsa dunia ni, dia sudah dipecah-pecahkan. Malaysia sebagai Malaysia, Indonesia sebagai Indonesia, Palestin sebagai Palestin. Lalu kerana dipecahkan begitu, maka ulama melihat, oh ini kewajipan jihad kepada Palestin sahaja. Kewajipan perang jihad tu kepada Palestin sahaja. Sementara negara Islam yang lain, kewajipan dia ialah untuk beri support, duit dan bantuan
negara Islam yang lain tak wajib jihad perang tu. Yang wajib Palestin. Alasan dia apa? Sebab kita tidak bernaung di bawah satu pemerintahan khalifah. Kalau ada satu khalifah, ya, yang itu bila tentera Islam diserang, yang lain kena bangkit, bantu sama. Sebab tu tugas kita bantu. Duit, kepintaran, diplomasi, hantar delegasi ke sana, bentuk macam tu. Yang wajib jihad, diorang lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan? Jemaah, silakan. Kalau tak ada, kita tutup. Ustaz tak ada rakaman Ustaz? Hari ni tak ada. Masya Allah. Yelah suara Ustaz pun dah rock. Ustaz tak minum lagi tu. Ustaz besok kita besok kita sambung 217 lah Ustaz. Ya betul, saya makan ni je. Lace. Tempenya tak makan lagi Sambung tu. 216. 216 lagi ya? Ya Allah. Ya. Baik-baik. Masya Allah. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tutup sekejap. Saya nak tengok ada kat chat. Kalau ada, dekat chat tak ada soalan. Ambil. Okey, kalau tak ada, kita tutup lah ya Ustaz. Itu apa? Okey. InsyaAllah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jazak Ustaz atas tadabbur hari ini, Masya Allah berkenaan dengan jihad. Sikit lah Ustaz. 3 faktor kenapa jihad muncul di era Nabi Muhammad SAW. Yang pertama macam Ustaz cakap tadi, untuk membela diri dari serangan musuh, menjamin kelancaran dakwah Islam dan memberi kesempatan untuk orang memeluk Islam dan memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh 2 kekuatan besar waktu itu, iaitu Rom dan Parsi. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat penyerta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit ibahan Ustaz, pada pukul 5.30 petang ini kuliah asal kita bersama dengan Imam Farid bin Syari dengan Al-Wafi 40 hadis Imam Nawawi. Dan kuliah seterusnya nanti boleh rujuk di grup Gemenur Iman, insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mudah-mudahan besok suara Ustaz bertambah baik, insyaAllah. InsyaAllah. Jangan minum air Ustaz. Jangan makan keropok banyak sangat tu. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.